Dalam Malaysia Madani Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. KWSP lancar Air Lindung Fasa 2. Inisiatif itu membolehkan ahlinya guna dana dalam akaun 2 bagi pembelian produk insurans dan takaful untuk ahli keluarga terdekat mereka. Ia terdiri daripada perlindungan nyawa dan penyakit kritikal. Ahli KWSP boleh membeli produk insurans dan sertai produk takaful yang ditawar menerusi platform Air Lindung dalam aplikasi KWSP iAccount. Dasar sedia ada yang menetapkan kuota 30% wanita dilantik sebagai pembuat keputusan perlu segera dimansuh. Tegas Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, wanita tidak seharus disekat untuk berada di peringkat berkenaan dan penyertaannya tidak wajar dihadkan. Ini mengambil kira kelayakan dan pengalaman golongan berkenaan. Ketika ini, penglibatan wanita sebagai pembuat keputusan di sektor awam telah mencecah 42%. Sultan Selangor pula bertitah menyarankan 50% ahli Majlis Bandaraya Diraja Kelang terdiri daripada golongan profesional dalam pelbagai bidang. Sultan Sharafuddin Idris Shah mahu majlis berkenaan bukan hanya dianggotai ahli-ahli politik. Titah tuanku, kepakaran golongan profesional diperlukan untuk bersama-sama bangunkan sesebuah bandar. Selain itu, baginda juga mahu ahli-ahli majlis berkenaan menggambarkan komposisi kaum yang menetap di Kelang. Pelajar sekolah di Pahang mula terima bantuan awal persekolahan 2024 hari ini. Ia membabitkan peruntukan keseluruhan RM35 juta. 233,860 murid daripada 379 sekolah di negeri itu dapat manfaat. Setiap murid terima RM150. RM1.5 juta diperuntuk KKDW melalui Kemas untuk bina sebuah taman bimbingan kanak-kanak Tabika di kawasan rancangan pengumpulan semula Kuala Betis, Gua Musang. Pembinaannya khusus untuk penduduk orang asli Kampung Teranek. Peruntukan sama akan turut digunakan bagi membina kelas tambahan untuk kanak-kanak orang asli di Tabika, Kampung Sentrop, Tanah Tinggi, Lojing. Ia dijadual beroperasi bulan depan. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan KPI syarikat dan agensi bawah KKDW akan dipantau. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata kepimpinan syarikat akan ditukar serta-merta jika prestasi makin merosot tanpa alasan kukuh. Setakat ini, 23 daripada 123 syarikat bawah KKDW telah ditutup kerana tidak punya keupayaan beroperasi. Dua lagi pendatang asing tanpa izin yang lolos dari depo sementara Imigresen Bido ditahan siang tadi. Mereka diberkas ketika sedang berjalan kaki dalam kebun sawit Felda Sungai Kelah, Sungkai. Suspek kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis Tapah untuk siasatan sebelum diserah kepada Jabatan Imigresen. Penahanan terbaru itu menjadikan 56 pendatang tanpa izin yang lolos berjaya diberkas semula. Bagi mengelak insiden tahanan lolos berulang, Jabatan Imigresen meningkatkan kawalan keselamatan di semua depo tahanannya. Ini termasuk depo tahanan Imigresen Pekan Nenas di Pontian, Johor. Kesemua tahanan warga asing yang berada di depo berkenaan dikawal ketat. Pengawalan babitkan penugasan lebih 200 anggota. Tony Puah hadir beri keterangan di Bukit Aman berhubung siasatan bawah Akta Hasutan. Ia berkait 5 hantaran di media sosialnya mengenai keputusan Lembaga Pengampunan. Hantaran turut disifatkan biadab terhadap institusi diraja. 10 lokasi di Terengganu dikenal pasti berisiko alami kebakaran hutan ketika musim panas. Pengarah JBPM Terengganu berkata ini termasuk Kampung Jabu Bongkok, Kampung Kelulut Rantau Abang, Kampung Telaga Papan dan Lembah Bidong. Juga Kampung Saujana, Kampung Merang, Kampung Tok Jembal, Kampung Gong Badak dan Kampung Batu Rakit. Ia melibatkan 4 daerah iaitu Setiu, Marang, Dungun dan Kuala Nerus. JBPM bersama beberapa agensi lain siap siaga hadapi sebarang kes kecemasan termasuk kebakaran. Cuaca panas berterusan di Kedah pula mengakibatkan paras air di 2 sungai utama di Langkawi menyusut. Paras air Sungai Melaka susut kepada 2.50 meter berbanding paras normal 2.90 meter. Manakala paras air Sungai Kemboja pula susut kepada 0.26 meter berbanding paras normal 1.50 meter. Sungai Melaka yang jadi sumber utama bekalan air mentah untuk LRA Padang Saga 3 dan Bukit Kemboja pula merosot sejak seminggu lalu.
Dan ini susulan amaran cuaca panas tahap 1 di Baling, Pendang dan Pokok Sena yang dikeluarkan Met Malaysia semalam. Pengarah Met Malaysia Kedah memaklumkan keadaan itu berlaku memandangkan negara berada dalam fasa akhir monsun Timur Laut. Ia dijangka berterusan hingga akhir Mac atau awal April ini. Amaran cuaca panas tahap 1 atau berjaga-jaga dikeluarkan dengan suhu harian 35 hingga 37 darjah Celsius. Ia berlaku sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Bekalan bawang dalam negara ketika ini mencukupi meskipun India melarang ekspor sayuran itu hingga Mac tahun depan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan berkata kerajaan kini mengimport bekalan bawang dari China, Thailand dan Pakistan. Ia bagi menampung keperluan negara. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri berkenaan optimis Malaysia berada dalam landasan tepat untuk kurangkan kebergantungan terhadap bawang merah import. Ini susulan kejayaan Mardi hasilkan 3 varian baru tanaman bawang merah tempatan termasuk BAW 1, 2 dan 3. Penanaman bermula tahun lepas dijangka dapat penuhi matlamat kurangkan import bawang merah sebanyak 30%. Susulan itu, Mardi diarah mulakan penanaman varian bawang merah tempatan secara besar-besaran. Status halal dan hukum memakan daging kultur akan diperhalusi Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Ia juga akan dibawa untuk perbincangan di peringkat global termasuk bersama Akademi Fiqh Islami Antarabangsa IIFA di Jeddah bulan depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berkata sebarang keputusan mengenai status daging kultur itu akan diumumkan selepas mendapat perkenan Majlis Raja-Raja. Lebih 200,000 pengembara sehari akan menggunakan kedua-dua pintu tambak Johor sempena Tahun Baru Cina. Bagi melancarkan aliran trafik, agensi kawalan di CIQ, KSAB dan BSI Johor Bahru akan beroperasi sepenuhnya. Menurut Pengarah Imigresen Johor, Baharudin Tahir, 453 kaunter akan diaktifkan di semua mod laluan kenderaan. Sekatan kepada kenderaan berat dan pemeriksaan kargo juga akan dilaksana 2 hari sebelum perayaan. Selamat ke-21 akan dilaksana serentak di seluruh negara sempena cuti Tahun Baru Cina hujung minggu ini. Di Perak, 89 pegawai kanan polis dan 526 pegawai dari JSPT akan terlibat memastikan kelancaran trafik. Antara kawasan yang dikenal pasti berlaku kesesakan adalah kawasan Gunung Semanggur, Bukit Berapit, Sungai Perak serta Terowong Menora. Sempena Tahun Baru Cina, keluarga semua penghuni penjara dibenar membuat lawatan perjumpaan. Perjumpaan secara bersemuka selama 2 hari mulai 12 Februari. Beberapa syarat ditetapkan termasuk melakukan janji temu selain membuat ujian pengesanan COVID-19. Perjumpaan secara dalam talian pula diadakan 3 hari mulai 14 Februari. Selain penjara, lawatan turut melibatkan Pusat Pemulihan Akhlak, Pusat Pemulihan Khas, Tempat Tahanan Khas dan Sekolah Henry Gani. Timbalan Menteri Komunikasi mengadakan lawatan ke Angkasa Puri Kota Media petang tadi. Beliau beramah mesra dengan kaki tangan RTM di Wisma Berita dan Wisma Radio. Turut disantuni kaki tangan yang bakal menyambut Tahun Baru Cina hujung minggu ini. Selangor berhasrat jadikan Lebah Kelang Raya sebagai zon ekonomi khas. Menteri Besar Selangor berkata ia melibatkan 4 bandar raya termasuk Petaling Jaya, Subang Jaya, Shah Alam dan Klang. Inisiatif berkenaan dijangka bakal melonjakkan pelaburan seterusnya muncul sebagai gagasan ekonomi utama Asia Tenggara. Perkara mengenainya akan dibincangkan bersama Perdana Menteri. Sekretariat Tetap Majlis Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana akan diwujudkan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata ia bertujuan pastikan dana yang disalur memberi impak besar kepada pembangunan keusahawanan. Sekretariat itu akan diketuai SMB Corp dan bermesyuarat setiap bulan. Ia dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Cadangan benarkan graduan asing bekerja sementara di negara ini berupaya atasi masalah kekurangan tenaga kerja yang kritikal. Presiden Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia menyifatkan dakwaan pasaran kerja akan terjejas sebagai tidak berasas. Kebenaran itu juga tidak akan mengakibatkan bakat tempatan terpinggir. Sebaliknya, penyediaan bakat tambahan akan yakinkan pelabur untuk kekal beroperasi di negara ini. Seterusnya, sediakan peluang ekonomi dan pekerjaan lebih besar untuk rakyat.
Sementara itu, Pengarah Eksekutif Persatuan Majikan-Majikan Malaysia berkata cadangan itu dijangka dapat meningkatkan jumlah pekerja mahir dalam bidang teknologi tinggi. Jelasnya, keberadaan graduan asing bukanlah untuk jawatan tetap dan hanyalah bersifat sementara dan keutamaan peluang pekerjaan tetap diberikan kepada graduan tempatan. Projek landasan berkembar sistem tren elektrik Gemas Johor Bahru diyakini beri impak positif memacu pembangunan daerah Gemas dan Tampin. Menteri Besar Negeri Sembilan berkata projek itu dijangka siap sepenuhnya April tahun depan. Ia membolehkan perkhidmatan ETS dihubungkan dari Padang Besar, Perlis ke Johor Bahru, Johor. Proton catat jualan 12,882 unit kenderaan bulan lepas. Ia peningkatan 10.3% berbanding tempoh sama pada tahun 2023. Susulan itu, Proton kekal optimis mampu tingkatkan jualan dengan fokus berterusan pada inovasi, kualiti dan khidmat pelanggan. Suruhanjaya Security Malaysia SC terbitkan garis panduan kategori pelabur sophisticated baharu. Pelaksanaannya berkuat kuasa hari ini. Ia akan mengukuhkan komitmen SC untuk kekalkan daya saing dan kerancakan pasaran modal. Pada masa sama, menggalakkan penyertaan lebih ramai pelabur. ...127 terbunuh dalam serangan terbaru Zionis di wilayah Gaza. Sasaran serangan termasuk sebuah tadika di sempadan Rafah yang menempatkan penduduk Palestin. Angka kematian terbaru itu dicatat dalam tempoh 24 jam. Ini menjadikan angka keseluruhan korban di Gaza sejak pertempuran 7 Oktober lalu mencecah 27,365 orang. Kesatuan Eropah memaklumkan ribuan nyawa bakal terancam jika pembiayaan UNRWA disekat. Kenyataan itu dikeluarkan selepas beberapa negara bertindak menggantung pembiayaan pada minggu lepas. Pemotongan dana untuk agensi bantuan PBB itu disifatkan seolah-olah menghukum semua pihak secara kolektif. 99 terbunuh manakala 1,600 lagi hilang tempat tinggal akibat kebakaran hutan di Valparaiso, Chile. Setakat ini, identiti 32 mayat telah dikenal pasti. 161 kebakaran direkodkan di seluruh negara. Pihak berkuasa tempatan menggesa ribuan penduduk segera tinggalkan kediaman mereka. Darurat diisytihar di bandar-bandar terjejas teruk. Kempen pilihan raya Pakistan tetap diteruskan parti bekas Perdana Menteri Imran Khan walaupun berdepan sekatan di seluruh negara. Media sosial dan teknologi AI antara inisiatif parti tersebut untuk berkempen. Pilihan raya Pakistan dijadual berlangsung Khamis ini. Nangolo Mbumba dilantik sebagai Presiden Namibia yang baru sekaligus menjadikannya Presiden keempat negara itu. Angkat sumpah berlangsung di ibu negara Windhoek. Turki catat kehadiran 56.7 juta pelancong antarabangsa tahun lepas. Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan Turki turut memaklumkan pelancongan negara itu meningkat 17% tahun ke tahun mencecah $54.3 bilion. Angka terbabit mencatat paras tertinggi sepanjang masa untuk Turki. Perlawanan akhir Piala Dunia 2026 bakal berlangsung di Stadium MetLife New York, Amerika Syarikat. Manakala perlawanan separuh akhir di Atlanta dan Dallas. FIFA turut memaklumkan perlawanan pembukaan dijadual bermula 11 Jun di Stadium Azteca, Mexico City. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.